Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 Oktober 2021 bersama dengan saya Nur Syah Muhammad Amin. Rosmah Mansor hari ini gagal mengawal perasaan ketika perbicaraan rasuah berkaitan projek solar hybrid bernilai 1.25 bilion ringgit. Isteri kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak itu menangis teresak-esak ketika memberi keterangan semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Tertuduh dilihat mengesat air mata apabila mendakwa 3 tuduhan rasuah terhadapnya adalah pendakwaan terpilih dan berniat jahat. Rosmah mempersoalkan mengapa saksi pendakwaan lain seperti Menteri Pendidikan ketika itu Mahzir Khalid dan bekas pegawai khasnya Rizal Mansor tidak didakwa atas projek yang diberikan kepada Jepak Holding Sdn Berhad. Dia mendakwa pihak pendakwaan tidak mendakwa saksi-saksi ini, sebaliknya memanggil mereka untuk memberi keterangan dan menuding jari terhadapnya yang tidak memiliki jawatan rasmi dalam kerajaan dan tidak boleh meluluskan projek tersebut. Dalam pada itu, Rosmah menafikan dakwaan pihak pendakwaan bahawa dia memiliki sifat suka mengongkong dan cuba mempengaruhi Najib untuk mengikuti pandangannya. Beliau menegaskan perkahwinannya dengan Najib tidak akan bertahan selama 34 tahun jika dia memiliki sikap demikian. Sementara itu, Adun Pantai Kundur Nur Azman Hassan hari ini turut mengalirkan air mata sewaktu mengadakan sidang media di Melaka. Nur Azman yang menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Sulaiman Mat Ali pada Isnin lalu sedikit emosi ketika menjelaskan keputusannya berbuat demikian. Maafkan kami. Saya cakap saya ikhlas. Nangis saya bukan main-main. Air sayang telah tumpah saya. Saya lahir di Tanah Merah. Saya minta maaf pada rakyat di Melaka. Kami buat ini untuk kamu semua. Tak ada kepentingan diri kami. Dalam pada itu, Nur Azman berkata, Melaka dikuasai 3 individu yang didakwanya terbabit dalam penyelewengan kerja mengorek pasir laut dan menambak pantai di negeri itu. Sebenarnya ada 3 singa yang main peranan untuk merosakkan negeri Melaka, merosakkan kerajaan negeri Melaka, merosakkan keluarga Melaka. Inilah 3 orang. Ini saya cakap ni luahan hati saya. Saya kalau kepentingan diri saya tak pentingkan rakyat, saya tak buat benda ni. Terdahulu Pakatan Harapan Melaka berpandangan bekas Ketua Menteri Sulaiman Mat Ali tidak wajar menasihati Yang di-Pertua Melaka Muhammad Ali Rustam untuk membubarkan DUN. Pengerusinya Adli Zahari berkata ini susulan nasihat itu diberikan ketika Sulaiman sudah tidak lagi mempunyai sokongan majoriti ahli DUN. Tuan Yang Utama Yang di-Pertua Negeri juga sewajarnya tidak bertindak terburu-buru membubarkan Dewan Undangan Negeri ke-14 sebelum mendengar pandangan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri yang tidak lagi bersama dengan pihak kerajaan. Kenyataan itu dibuat susulan Speaker DUN Melaka Abdul Rauf Yusof semalam mengumumkan YDP Melaka Muhammad Ali Rustam telah bersetuju untuk membubarkan DUN. Dalam pada itu, Adli berkata, membubarkan DUN dan membuka kepada kemungkinan pilihan raya negeri diadakan bukanlah satu-satunya jalan yang ada. Dan cuma bagi kita memang kita amat duka cita kerana bagi kita bila kerajaan yang sedia ada itu hilang kepercayaan, mereka tidak menggunakan garis-garis perlembagaan dan proses yang betul untuk memastikan kestabilan politik dalam negeri dan juga dalam negara kita. Baik, kita ke perkembangan di Parlimen. Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun hari ini menolak usul tergempar untuk membahaskan pendedahan kertas Pandora yang melibatkan beberapa pemimpin politik. Usul itu dibawa oleh Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim yang mengatakan perkara itu adalah masalah mendesak dan perlu dibahaskan segera. Ada risiko. Risiko hilang pengaruh. Risiko hilang bantuan keuangan. Risiko tidak disokong untuk apa-apa jawatan. Tapi saya sanggup ambil risiko ini kerana negara tidak boleh terus dan parlimen tidak boleh dilayan seperti ini.
hal yang melibatkan ratusan bilion ringgit dibawa keluar tak boleh disiasat. We cannot accept this. Terima kasih. Ya, saya bersetuju dengan Yang Berhormat bahawa perkara itu adalah satu perkara yang tertentu, nombor satu. Nombor dua, ianya adalah perkara mengenai kepentingan awam. Saya setuju. Dan saya bersetuju sekali dengan Yang Berhormat bahawa perkara itu ialah perkara penting dan perlu disiasat. Ya. Tetapi masalahnya ialah saya mendapati bahawa ianya tidak perlu disegerakan. Azhar kemudian mencadangkan agar perkara itu dibawa ke Jawatan Kuasa Khas Parlimen atau disiasat melalui satu siasatan Suruhanjaya Diraja. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, berita yang seterusnya. Kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan bagi memberi kebenaran untuk rentas negeri dilakukan memandangkan kadar capaian vaksinasi semasa ketika ini. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Hishamuddin Hussein, ia perlu melepasi penanda aras yang ditetapkan sebelum ini, iaitu 90%. Setakat hari ini saya dimaklumkan kejayaan kita dah sampai kepada 88.74%. Jadi mungkin kita akan sampai ke 90% ni dalam beberapa hari sahaja. Jadi ya, itu kita kena tunggu yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkanlah. Kita punya tagline dalam hal ni ialah reopening safely. Jadi jangan kita tergopoh-gopoh dan membuat keputusan tanpa sasaran yang tepat. Sementara itu, Hishamuddin berkata keputusan untuk mengadakan pilihan raya negeri Melaka akan diputuskan selepas meneliti kesemua aspek keselamatan dan risiko yang ada. Saya nak tahu daripada pakar-pakar apa kesannya kalau sekiranya kita adakan pilihan raya negeri di negeri Melaka. Jadi itu pertimbangan yang perlu kita fikirkan dalam memutuskan apa yang patut kita meniti perkembangan di negeri Melaka. Penceramah Shakir Nasuha semalam menjelaskan rakaman ceramahnya yang mencetuskan kontroversi sehingga menyebabkan beberapa laporan polis dibuat terhadapnya. Shakir mendakwa rakaman seminit yang tular itu merupakan ceramah yang khusus untuk umat Islam dan telah diambil di luar konteks. Dalam video YouTube yang dimuat naik semalam, beliau menjelaskan dia telah menyampaikan satu ceramah sekitar 1,5 jam di Sungai Petani Kedah pada 2017. Bagaimanapun katanya, klip video yang tular itu hanya menunjukkan segmen pendek daripada ceramah itu dan maksud beberapa perkataan mungkin tidak tersebar dengan jelas, terutama kepada penonton bukan Islam. Shakir berkata dia sedang menguraikan sebuah hadis Nabi Muhammad di mana Rasulullah bersabda memperingatkan menjelang hari kiamat bahawa orang kafir akan mengerumuni orang Islam. Perkataan mengerumuni itu jelas Shakir
bermaksud tindakan tidak baik kepada umat Islam. Dia menggambarkannya dengan memberikan contoh kejadian di luar negara di mana penganut Buddha, Hindu dan Dayak menyerang orang Islam. Terdahulu, sebuah NGO mendakwa pihaknya telah membuat 3,000 laporan polis di seluruh negara terhadap Shakir yang didakwa menghina penganut agama Hindu dan Buddha serta orang Dayak dalam ceramahnya. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nosha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.